Anwar dedah kesilapan UMNO ketika PRN Sabah. Mahathir tak ikhlas berkawan dengan Anwar. Pemuda UMNO gesa bakal Perdana Menteri tangguh hasrat. Zuraida sedia berdepan saman buang masa PKR. Setiausaha Agung Barisan Nasional Anwar Musa berdedahkan UMNO ditawarkan jawatan Ketua Menteri Sabah lebih awal oleh Bersatu, namun parti itu melakukan beberapa kesilapan. Menjelaskan keadaan berkenaan petang semalam, Anwar berkata kesilapan UMNO ialah mereka tidak menerima pelawaan tersebut yang dibuat Bersatu sebelum hari penamaan calon. Silap UMNO ialah tidak menyahut tawaran itu dan kita ada pendekatan kita sendiri, katanya. Lebih memburukkan keadaan, kata Anwar, ada beberapa pendekatan dan strategi yang diambil, sama ada UMNO atau parti rakan mereka sama ada merugikan atau tidak mencapai sasaran. Kata Anwar, ia kemudian menimbulkan kerumitan apabila kerusi yang dibenangi Barisan Nasional jauh lebih sedikit berbanding apa yang dijangka. Barisan Nasional Sabah terlalu yakin memenangi 26 hingga 27 kerusi. Laporan pengundi putih pada awalnya begitu meyakinkan 27 daripada 41 kerusi jika dimenangi melepasi sasaran stok putih, katanya. Malangnya, kata Menteri Wilayah Persekutuan itu lagi, pada hari pengundian tidak sampai separuh daripada pengundi Barisan Nasional yang dikenal pasti keluar. Malah katanya, peratusan yang keluar itu adalah paling rendah berbanding mana-mana pilihan raya kecil sebelum ini. Menjelang jam 3 petang pada mengundi, hanya 7 daripada 41 kawasan melepasi garisan kritikal. Artinya jentera Barisan Nasional masih lemah atau data tidak tepat dan salah cula, katanya. PRN Sabah menyaksikan hubungan di antara UMNO dan parti serpihannya Bersatu terus bergelora dan isu pelantikan Ketua Menteri semakin menampakkan rasa tidak puas hati sesetengah pihak. Pengagihan jawatan dalam Kabinet Negeri itu juga menyaksikan pengerusi UMNO Sabah Bung Muhtaradin diberikan portfolio berbeza daripada rancangan asal Ketua Menteri Haji Muhammad Noor. Ekoran itu, beberapa pemimpin UMNO dan Bersatu mengeluarkan pandangan yang menggambarkan hubungan mereka tidaklah erat walaupun bekerjasama menghadapi warisan di Sabah. Antara pemimpin yang mengisyaratkan hal itu ialah timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan. Anwar berkata, komen yang dilontarkan sesetengahnya dibuat berdasarkan fakta tidak tepat dan lebih kepada kabar angin. Mengenai pertembungan di antara calon dari parti dalam Gabungan Rakyat Sabah GRS, Anwar berkata, pada pendapatnya ia bukan berpunca daripada Bersatu. Malah katanya, UMNO dan Bersatu tidak pun bertembung di mana-mana kerusi. Ia bermula apabila PBS iaitu Parti Bersatu Sabah mahu banyak kerusi dengan lambang sendiri. Setelah masing-masing tak beralah, berlakulah free for all di kebanyakan kerusi BBI iaitu Bumi Putera Bukan Islam, katanya. Anwar juga menyentuh pendekatan konfrontasi yang diambil dalam kalangan ahli UMNO Sabah sehingga merugikan mereka sendiri. Jika pendekatan penyatuan diambil, katanya, mungkin lebih banyak kerusi boleh dimenangi UMNO. Begitu juga percubaan mendapatkan banyak kerusi untuk bertanding tak semestinya untung. Yang lebih penting ialah kerusi yang dimenangi, bukan yang ditandingi. Barisan Nasional bertanding 41, menang cuma 14. Perikatan Nasional bertanding 27, tapi menang 17, katanya. Kalaupun tidak ikhlas dalam persahabatan, kata Senator Yusmadi Yusof, sekurang-kurangnya Dr. Mahathir Mohamad boleh menjadi negarawan yang membahagiakan negara. Menjelaskan harapan itu, anggota Dewan Negara dari PKR itu berkata, Mahathir boleh belajar daripada bekas Presiden Indonesia B.J. Habibie yang dihormati semua pihak. Bercakap kepada Malaysia Kini, Yusmadi berkata, memang terbukti kini Mahathir tidak ikhlas semasa bersama-sama Presiden PKR Anwar Ibrahim semasa mereka berusaha mengalahkan Barisan Nasional dalam pilihan raya umum lebih 2 tahun lalu. Tun Mahathir sudah terbukti tidak ikhlas dalam kerjasama dengan Anwar. Jadi saya cadangkan dia tidak perlu lagi terlibat dalam politik kepartian. Sebaliknya, mengulas isu seperti kemanusiaan dan kenegaraan, katanya. Hubungan Mahathir dan Anwar mengalami proses naik turun sejak berpuluh-puluh tahun lalu. Pernah begitu akrab dan dilihat bakal menggantikan Mahathir sebagai Perdana Menteri. Hubungan mereka berantakan pada 1998 apabila Anwar dipecat dari parti dan kerajaan. 20 tahun kemudian, Anwar dan Mahathir berdamai semula dalam usaha parti-parti pembangkang menjatuhkan Najib Razak serta Barisan Nasional. Pakatan itu berjaya dan buat pertama kali kerajaan Malaysia bukan lagi dikuasai UMNO dan parti sekutu mereka. Pun begitu, hayat kerajaan Pakatan Harapan tidak berpanjangan apabila Bersatu bersama segelintir pemimpin PKR berpaling tadah untuk menubuhkan kerajaan baru pada akhir Februari lalu. Ia mendapat kritikan ramai dan digelar sebagai kerajaan pintu belakang
kerana dianggotai parti yang kalah dalam PRU ke-14. Malah Presiden Bersatu sendiri mengakui kerajaan yang dibina itu tidak mendapat mandat daripada rakyat. Kejatuhan Pakatan Harapan dan Perpecahan Bersatu menyaksikan Mahathir membawa haluan sendiri dan terpisah daripada pakatan berkenaan. Sebelum ini Mahathir dipetik Malaysia Gazette sebagai berkata, Anwar tidak memberikan sokongan kepadanya walaupun dia mengaturkan pembebasan pemimpin PKR itu dari penjara dan mendapatkan pengampunan diraja. Selepas saya mengaturkan pembebasan beliau dan pengampunan diraja, dia Anwar tidak nak sokong saya. Dia pusing jumpa semua orang, jumpa raja-raja, jumpa orang asing. Bukan sokong saya, dia kritikal terhadap saya, kata Mahathir. Yus Mahdi berkata, sepanjang mengenali Anwar, dia tidak pernah melihat ahli parlimen Port Dickson itu mengeluarkan kata-kata yang memburukkan Mahathir. Jika ditanya hubungan bersama Tun, Anwar secara konsisten beri pandangan positif dan berkata, ia dibuat demi kepentingan negara. Maksud saya, Anwar berjiwa besar dan sentiasa memberikan pandangan lebih positif terhadap kerjasama tersebut berbanding Tun yang memfitnah Anwar dengan berkata tidak memberikan kerjasama, katanya. Justru, kata Yusmadi, dalam keadaan sekarang, Mahdi wajar belajar untuk menjadi negarawan seperti Habibie. Jadilah seorang negarawan seperti yang ditunjukkan oleh pemimpin jiran seperti B.J. Habibie yang sentiasa membahagiakan watan dan dikenang zaman, katanya. Ketua Pemuda UMNO Ashraf Wajdi Dusuki menggesa Presiden PKR Anwar Ibrahim menangguhkan hasrat mengambil alih kerajaan persekutuan berikutan penularan wabak COVID-19 yang kembali meningkat baru-baru ini. Diharapkan bakal Perdana Menteri dan Pakatan Harapan dapat tangguhkan dahulu hasrat untuk menggerakkan agenda menukar kerajaan dan Perdana Menteri yang boleh membawa kepada pembubaran Parlimen dan PRU 15. Utamakan dahulu keselamatan rakyat yang sedang berhadapan risiko gelombang ketiga pandemik COVID-19, katanya dalam kenyataan. Ashraf berkata, Anwar perlu mengambil iktibar daripada apa yang berlaku di Sabah apabila pilihan raya negeri diadakan sehingga mencetuskan penularan wabak. Akibat perebutan jawatan Ketua Menteri, akhirnya membawa kepada pembubaran DUN dan PRN Sabah, katanya. PRN Sabah diadakan selepas bekas Ketua Menteri Musa Aman mendakwa memperoleh sokongan majoriti ADUN untuk membentuk kerajaan negeri yang baru. Bagaimanapun, Syafiq Abdal yang menyandang jawatan Ketua Menteri ketika itu menasihati Yang di-Pertua Negeri Sabah untuk membubarkan DUN dan mengadakan pilihan raya negeri. Semalam, Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, Malaysia mungkin mengalami gelombang baru COVID-19 memandangkan jangkitan terus meningkat. Minggu lalu, Anwar mengumumkan bahawa dia memiliki majoriti yang kukuh untuk menubuhkan kerajaan baru. Susulan itu, Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi menyatakan bahawa parti itu tidak dapat menghalang mana-mana ahli parlimennya daripada menyokong Anwar. Selain itu, terdapat rasa tidak puas hati di kalangan pemimpin UMNO sendiri terhadap bersatu susulan pilihan raya negeri Sabah. Timbalan Pengerusi UMNO Johor, Nur Jazlan Muhammad semalam mencadangkan agar UMNO mengambil keputusan tegas untuk menarik diri daripada Perikatan Nasional. Ini bukan semangat setiakawan zaman Barisan Nasional, Kesepakatan Barisan Nasional ikhlas, tetapi Perikatan Nasional baru 6 bulan sudah tidak boleh dipercayai. Malah kerajaan Perikatan Nasional yang dibentuk tidak kuat sebab tidak ada setiakawan. Maka lebih baik UMNO tarik diri, katanya. Bekas Naib Presiden PKR Zuraida Kamarudin menepis tuntutan RM10 juta yang dibuat bekas partinya itu sebagai membuang masa mahkamah, namun sedia berdepan saman itu. Beliau tidak terkejut PKR memfailkan tuntutan tidak masuk akal itu, mengatakan PKR nampaknya kini bergantung kepada sensasi dan publiciti murahan kerana ketiadaan idea untuk menambah baik kehidupan rakyat. Saya tinggalkan PKR kerana ia tidak lagi tertumpu pada kebajikan rakyat, tetapi cita-cita Perdana Menteri seorang lelaki untuk terus bersama parti seperti itu akan bertentangan dengan hati nurani saya tentang saman semberung terhadap saya itu. Ayo, katanya dalam kenyataan. PKR membuat tuntutan sebanyak RM10 juta terhadap Zuraida berdasarkan jaminan yang mana beliau bersetuju untuk membayar jumlah tersebut kepada parti itu sekiranya beliau melepaskan keahlian menyertai parti lain atau menjadi wakil rakyat bebas. Mengikut syarat-syarat bond itu, kata Lee, Zuraida mengakui parti menanggung perbelanjaan yang besar dari segi promosi nama Parti Keadilan Rakyat dan penggunaan lambang dan tanda parti yang bernilai lebih RM10 juta. Zuraida bagaimanapun berkata, mahkamah tidak akan boleh menguatkuasakan sebarang perjanjian yang menyalahi Perlembagaan Persekutuan merujuk kepada Perkara 10 dan keputusan Mahkamah Persekutuan dalam kes Nordin Saleh lawan Dewan Undangan Negeri Kelantan. PKR nampaknya tidak sedar dalam demokrasi kita. Wakil rakyat bebas meninggalkan parti politik mereka. Malah saya dipecat, tambahnya. Dalam kes yang dirujuk itu, Nordin menang kerusi Sungai Pinang atas tiket Semangat 46 pada pilihan raya umum 1990. Beliau bagaimanapun berhijrah ke UMNO pada 1991. Dun Kelantan membina perlembagaan negeri
dan meluluskan undang-undang anti lompat dengan kesan retrospektif bermula 18 November 1990. Speaker kemudian mengisytiharkan kerusi itu kosong. Nordin sekali lagi bertanding tetapi tewas. Beliau kemudian mendapatkan remedi di Mahkamah Agung pada 1992 yang mendapati pindaan pada perlembagaan negeri itu bertujuan untuk menguatkuasakan disiplin parti, bukan mengenakan sekatan ke atas seorang adun. Mahkamah kemudian mengisytiharkan pindaan itu menyalahi perkara 10 Perlembagaan Persekutuan yang menjamin kebebasan berpersatuan. Nordin kemudian kembali sebagai adun. Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan. Bersama kita tangani wabak COVID-19.